Aktiviti menarik sempena cuti sekolah. Kembara di Tasik Kenyir. Rumah bot untuk pengunjung beristirahat. Meneroka Melaka, bandaraya bersejarah. Dan menikmati alam di perkhemahan 5 bintang. Dan ini dikenali sebagai glamping. Cuti sekolah berkunjung tiba. Lazimnya, ibu bapa inginkan masa anak-anak diluangkan dengan aktiviti yang berfaedah dan pada masa yang sama menyeronokkan bagi si kecil. Petting Zoo yang terletak di tengah kesibukan bandar ini memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mendekati alam sekitar dan penghuninya. Untuk mereka yang ingin membawa keluarga, khususnya anak-anak untuk berinteraksi dengan haiwan, Farm in the City ialah antara lokasi yang sesuai untuk dituju khususnya untuk warga kota. Terletak di Seri Kembangan, terdapat kira-kira 100 spesies haiwan di sini dalam kawasan seluas kira-kira 7 padang bola. Tapi untuk merasai pengalaman pada hari ini, saya membawa bersama anak saya, Razin Aiman. Jom kita tengok tu nak. Jom. Razin Aiman berusia 3 tahun. Pada usia ini, dia giat meneroka persekitarannya. Kam. Oh, alright. Dekat sikit, kam. Dekat sikit. Wow. Ini adalah spesies kura-kura kedua terbesar di dunia, iaitu spesies Aldabra, berasal dari India. Dan saya dimaklumkan, kura-kura ini berusia 34 tahun. Saya ingat dah tua, tapi sebenarnya ia boleh hidup sehingga 150 tahun. Habis dah? Nah. Bagi kat dia. Good job. Dah tak ada dah. Dia makan semua. Nah, bagi lagi. Tortoise. Tortoise. Mami. Ya. Toto. Terdapat 15 kura-kura dan penyu di sini yang terdiri daripada pelbagai spesies. Bukan sahaja pengalaman ini membuka minda Razin, malah sebagai ibu, saya juga mendapat ilmu baru mengenai haiwan yang ada di zoo ini. Ada lagi lah, Zin. Nampak? Haiwan reptilia seperti ular dan buaya turut dipamerkan. We're going to stop. Kata dah stop. Stop in the water. Stop in the water. Krokodil dia penat. Penat. Cuvier's dwarf caiman ialah spesies buaya paling kecil yang bersaiz kurang 2 meter panjang. Titan. Good. Oh. Hello, Titan. Come here. Tip, tip. Tip, tip, tip. Kita ada lebih daripada 100 spesies haiwan yang termasuk haiwan ladang, haiwan eksotik dan juga haiwan yang jarang jumpa. Dan di sini para pengunjung dia boleh berinteraksi secara dekat dengan haiwan-haiwan kami seperti memberi makanan, dia boleh pegang haiwan and then dia boleh pergi selfie dengan haiwan tersebut. Lebih 300 ekor burung daripada 30 spesies ditempatkan di sini. Mama tengok Mama dia tengah takut ni. Razin! Tengah bijak. Sakit. Razin. Razin. Dia anak bandar tak biasa tengok ayam, tak biasa tengok burung.
takut. Dah. Deria penglihatan, pendengaran dan sentuhan antara dirangsang apabila berinteraksi dengan burung-burung ini. Cantik kan? Buat ni. Ini pun so cute kan? Dah 2 ekor. Ada how many birds now? Takut, it's okay. Ada berapa bird? Takut, it's okay. Keselamatan pengunjung dititik beratkan apabila berinteraksi secara dekat dengan haiwan di sini. Pelbagai langkah diambil pihak pengurusan untuk memastikan pengalaman manis buat pengunjung, khususnya kanak-kanak. Mana bird? Kita tengok ada apa kat situ. Okay? Yang, come on. What's the next animal? Nanti kita tengok. Ada deer. Tu. Ada lagi banyak chicken. Name, Mami tak tahu dah nama ayam tu sih. Deer. Di setiap stesen haiwan, kita ada ranger. Dia akan menolong untuk melihat keselamatan haiwan dan juga pengunjung sendiri. Alpaka yang berasal dari Amerika Selatan menjadi tarikan terbaru di Farm in the City. Di samping itu, terdapat satu kawasan yang dihaskan untuk pengunjung mendekati haiwan peliharaan seperti arnab dan tikus Belanda. Adalah penting untuk memantau kesihatan setiap haiwan di sini. Nak lagi? Jika ingin menempatkan sesuatu haiwan ke dalam satu kandang, kita haruslah kuarantin sesuatu haiwan tu supaya dia tidak bergaduh dengan haiwan yang lain, supaya dia tidak menimbulkan sebarang masalah. Dan kat sini pun kita ada veterina, kita ada doktor in-house yang akan memantau semua kesihatan, rekod-rekod haiwan lah di sini. Dibuka pada tahun 2012, Farm in the City menerima kunjungan sehingga 250,000 orang setahun. Bilangan ini kian meningkat dari tahun ke tahun dan zoo ini mendapat maklum balas yang memberangsangkan daripada orang ramai. See you soon. Bye-bye, Terletak di Seri Kembangan, Selangor, memudahkan warga kota untuk singgah sebentar bersama anak-anak. Di stesen-stesen yang boleh bagi makan, para ranger akan menasihati pengunjung untuk berhati-hati dengan tangan, berhati-hati bila bagi makan dekat haiwan, dan juga kita ada first aid kit di setiap stesen. Di sini juga terdapat sebuah kolam yang menempatkan sekitar 3,000 ekor ikan koi dan tilapia. Aktiviti ini mudah, namun bagi anak saya, ia merupakan pengalaman yang amat digemari. Bukan sahaja berinteraksi dengan alam sekitar, tetapi momen seperti ini juga mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan. Seringkali melihat haiwan di dalam gambar, kini Razin menatap pelbagai spesies haiwan dengan mata sendiri. Pelbagai cerita dibawa pulang untuk dikongsi bersama keluarga. Siapa yang kata boleh? Semua kalangan. Siapa kata boleh? Kita jujur je. Siapa tak tahu? Namanya Jin. Kita tengok. Hello Jin. Jordan menaikkan bendera Farm in the City dan juga mengucapkan selamat datang kepada adik-adik semua. Hebat tak Jordan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Siapa kata? The white one? Kawan saya yang ni. Nama dia. Red. Yes. White.
what colour is it? Ternyata lokasi ini sesuai untuk mereka yang berkeluarga meluangkan masa cuti sekolah tanpa perlu pergi jauh dari bandar. Okey, nanti kita catch, okey? Alright. Jadi lebih kurang 2 atau 3 jam kami berada di sini dah melihat semua tarikan yang ada dekat sini. Apa yang boleh saya katakan, ia satu pengalaman yang baru untuk anak saya kerana banyak haiwan yang pertama kali dapat dilihat secara depan dan juga banyak pengalaman baru juga yang diperolehi memberi makan pada haiwan dan sebagainya. Jadi saya kira ini lokasi yang cukup menarik dan cukup seronok untuk keluarga, khususnya kanak-kanak. Jom, come on. Rumah bot untuk pengunjung beristirahat. Pelbagai aktiviti disediakan kepada pengunjung, merangkumi kemahuan setiap insan yang berbeza. Ia peluang untuk penduduk kota lari sebentar dari hiruk-pikuk hutan konkrit, apatah lagi sekarang musim cuti sekolah. Dibantu rumah bot serba lengkap, kembara pengunjung dijanjikan keselesaan yang biasa didapati di bandar dalam lanskap dikelilingi tasik dan hutan belantara. Tasik Kenyir, tasik buatan manusia terbesar Asia Tenggara yang terletak di hulu Terengganu. Ia tumpuan pelancong dalam dan luar negara, apatah lagi dengan adanya perkhidmatan rumah bot. Kru Majalah 3 baru-baru ini berkesempatan untuk merasai sendiri pengalaman mengembara menyusuri tasik Kenyir menggunakan rumah bot buyung. Namanya pun rumah bot. Jadi di atas rumah bot buyung ini tersedia lebih kurang 8 buah bilik biasa dan 3 buah bilik VIP untuk pengunjung beristirahat. Jadi mari saya tunjukkan salah satu bilik VIP itu. Jadi di bilik VIP ni tersedia sebuah katil kembar, sebuah meja, ada sejadah dan ada juga penghawa dingin untuk menjadikan keadaan bilik ini lebih selesa. Dan ada juga tersedia tandas yang kelihatan selesa untuk pengunjung dapat benar-benar beristirahat menikmati keindahan Tasik Kenyir ini. Syabri Ismail, pemilik rumah bot buyung. Anak jati Kuala Terengganu ini seorang bekas guru vokasional. Berusia 48 tahun, Syabri tidak menyangka cintanya terhadap keindahan Tasik Kenyir berubah menjadi sumber mata pencaharian dia sekeluarga. Hobi saya selalu datang ke Tasik Kenyir ni. Lepas tu masa tu terasa saya nak adakan satu bot. Lepas tu alhamdulillah saya sampai satu masa saya dapat buat bot ni pada tahun 2017. Jadi ini sebenarnya bot saya ni bot yang kedua. Selepas hampir sejam perjalanan, rumah bot dinaiki kami tiba ke destinasi persinggahan pertama. 7 km dari jeti Pengkalan Gawi terletaknya Pulau Sah Kecil, lokasi menempatkan Taman Herba Kenyir. Di Pondok Harmoni ini, pengunjung boleh mencuba beberapa air rebusan herba tempatan. Tongkat alik. Tongkat alik campuran tongkat alik putih, tongkat alik hitam. Campur tak tongkat alik putih dengan tongkat alik hitam. Yang putih ni rasa dia pahit. Yang hitam rasa dia pelat. Produk pelancongan yang dibangunkan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah sejak pertengahan tahun 90-an ini sebuah inisiatif untuk memperkayakan pengetahuan pengunjung. Apatah lagi kawasan seluas kira-kira 20 padang bola sepak ini menempatkan lebih 26,000 pokok yang terdiri daripada 230 jenis herba tempatan. Usai melawat Taman Herba, kami kembali ke atas bot
bersedia menuju ke destinasi seterusnya. Sebagai seorang pemilik rumah bot, Syabri bergantung harap pada kedatangan pelancong yang berterusan ke tasik ini. Dia tahu dia tidak boleh alpa dalam memberikan perkhidmatan terbaik sejajar dengan kemahuan orang ramai. Saya rasa macam bot saya ni tak ada lebih sangat pada orang lain. Mana kalau dia orang boleh muatkan 25 penumpang, kita pun sama juga 25 penumpang. Jadi cuma kita dari segi kebersihan, lepas tu keselesaan daripada feedback customer, dia kata cukup selesa lah. Jadi sebenarnya kita lebih keutamaan macam tu. Lepas tu dari segi keselamatan untuk anak-anak kecil apa semua, untuk yang santai keluarga, jadi kita lebih menekankan kepada benda-benda macam tu lah. Kembara 2 hari 1 malam, kru Majalah 3 menaiki rumah bot hari ini bakal berlabuh di tepian Sungai Lasir. Lokasi lazim bagi rumah-rumah bot berlabuh untuk bermalam. Sekarang jam lebih kurang 2 petang. Di luar keadaan sekarang sedang panas, tapi usah-usar kerana di rumah bot Buyung ini ada tersedianya ruang berehat atau ruang tamu yang mempunyai skrin besar dan rancangan-rancangan yang boleh ditonton. Jam 4 petang, kami dibawa Syabri menaiki bot laju untuk mencari lubuk bagi merawai dan memancing ikan, antara aktiviti yang digemari pengunjung di sini. Tasik Kenyir sememangnya terkenal sebagai syurga bagi kaki pancing, apatah lagi dengan kehadiran pelbagai jenis spesies ikan. Kalau nak dikira di Tasik Kenyir ni, spesies ikan tu banyak. Tapi cuma yang dapat atau tidak tu yang rasa mungkin ada masalah sikit lah. Kena yang datang tu dia bawa umpan yang tak sesuai, ataupun musim dia. Macam sekarang ni, musim sekarang ni contoh musim di akhir tahun macam ni, macam dia orang datang selalu nak mancing, memang inilah masa dia lah. Lepas tu kalau ikan-ikan yang ada pun, yang dapat pun biasanya ikan yang bagus-bagus lah. Mana contoh ikan baun, ikan lapar yang besar-besar, lepas tu sebarau, kelah pun ada. Tapi kelah ni payah sikit lah. Antara yang ikut serta memancing pada petang ini ialah Yi Kok Meng, seorang anak muda dari Kuala Lumpur. Ini kali pertama dia ke Tasik Kenyir. Oleh sebab itu, dia tidak mahu melepaskan peluang memancing bagi merehatkan minda buat seketika. Namun untuk percubaan pertamanya ini, dia pulang dengan tangan kosong. Tiada seorang pun daripada kami yang mendapat hasil hari ini. Siang berganti malam. Penghuni sementara rumah bot Buyung malam ini disajikan dengan hidangan barbecue oleh Syabri dan anak buahnya. Barbecue seperti malam ini memberi peluang untuk Syabri mengenali pelanggan rumah botnya dengan lebih dekat. Jadi dia balik dengan hati yang gembira, dia puas hati dengan apa servis kita macam mana, dan dia puas hati dengan kehadiran dia di Tasik Kenyir ni. Dan ada setengah-setengah tu tak pernah sampai di Tasik Kenyir, apabila dia datang sini, kita tengok dalam feedback Facebook tu memang cukup dia cukup puas hatilah. Lepas tu ada juga yang hubung ke saya selepas balik daripada Kenyir ni, dia kata nak datang lagi, bermakna memang dia cukup puas hati lah dengan dia datang ke Tasik Kenyir ni. Hari ini hari terakhir kembara rumah bot kami. Masa yang suntuk ini perlu digunakan sebaik mungkin. Di Sungai Lasir ini juga saya difahamkan terdapat sebuah air terjun yang menjadi tumpuan para pelancong yang singgah di sini. Sikit lagi kot, dah sampai, dah boleh dengar air terjun, bunyi air terjun tu. Jadi kita tengok apa yang menjadi keistimewaannya lah, yang menarik perhatian para pengunjung di sini.
Air terjun Lasir mencapai ketinggian hampir 500 meter dan jaraknya dari tempat bot berlabuh menjangkaui 1 kilometer. Indah sungguh negeriku Terengganu. Air terjun ini antara 14 air terjun yang dibuka secara komersial kepada pengunjung Tasik Kenyir. Untuk mengelakkan kecelakaan, jaket keselamatan perlu sentiasa dipakai, biarpun air di sekitar kawasan ini kelihatan tenang. Patutlah air terjun Lasir ni salah satu daripada air terjun kegemaran pengunjung di Tasik Kenyir ni. Oh, memang cukup memujakan. Air terjun Lasir ini destinasi terakhir kru Majalah 3 dalam kembara menyusuri Tasik Kenyir menggunakan rumah bot. Tamatnya perjalanan ini bermakna kepulangan kami ke hutan konkrit ibu kota semakin hampir. Namun buat beberapa ketika, seorang diri di sini terasa umpama bersatu dengan alam, hanya limpahan air dan unggas sebagai peneman. Jadi hari ini saya akan cuba menggunakan basikal untuk berjalan-jalan di kawasan Bandar Melaka untuk melihat sendiri dengan lebih dekat keindahan kat sini. Kota Melaka, medan himpunan budaya dan sejarah, antara destinasi pilihan cuti sekolah. Kru Majalah 3 ke sini menyelusuri jalan bangunan lama, menikmati makanan sambil menyelami warna-warni cerita manusia di bandaraya bersejarah. Satu jam 58 minit. Itu anggaran masa perjalanan oleh aplikasi peta telefon pintar dari Bandar Utama Damansara ke Bandaraya Melaka. Ketika musim cuti sekolah, jangkaan itu mungkin berubah mengikut keadaan trafik. Destinasi utama hari ini Jalan Hang Jebat atau nama popularnya Jonker Walk. Namun sebelum ke sana, saya singgah dahulu di sebuah tempat yang bagi saya cukup istimewa. Di tengah kota, masih berdiri rumah kampung klasik. Suasananya tenang, terlindung daripada kesibukan bandar. RM135 semalam, harga yang saya terima untuk menginap di sini. Rumah berusia lebih 100 tahun ini diuruskan oleh Muhammad Khalid Koh. Dia generasi keempat kaum Cina Hokkien di Melaka. Ayah saya sememangnya dia suka konsep untuk mengekalkan ciri-ciri tradisi. Mak saya pula pasal ini dia punya hak milik keturunan. 9 tahun lalu, ibu bapa Khalid membuat keputusan merubah tempat tinggal mereka menjadi rumah rehat. Keputusan yang dibuat dengan tujuan untuk berkongsi keindahan rumah pusaka mereka dengan orang ramai. Kalau kita ikutkan Kampung Bandar Kaba ni sememangnya dia seumpama macam kampung baru di Kuala Lumpur. Sekelilingnya memang pesat membangun. So daripada benda itu terbiar, lebih baik kita convert menjadi satu bisnes. Kisahnya kalau kita sampai ke Bandar Melaka ni, kita akan lebih suka menggunakan kereta untuk berjalan-jalan. Tapi sebenarnya ada satu lagi kaedah atau alternatif lain. Jadi hari ini saya akan cuba menggunakan basikal untuk berjalan-jalan di kawasan Bandar Melaka untuk melihat sendiri dengan lebih dekat keindahan kat sini. Minit masa diambil untuk tiba ke pusat Bandaraya Melaka. Secara purata, Melaka menerima kunjungan lebih kurang 15 juta pelancong setiap tahun. Kedatangan saya ke sini disambut dengan suasana meriah kehadiran pelancong dan bunyi-bunyian beca yang lalu lalang. Menunggang basikal di sini ternyata memberi pengalaman berbeza. Penat mengayuh seakan tidak terasa apabila menikmati pemandangan indah deretan kedai lama dipercayai telah wujud sejak kurun ke-17. Okey. Kalau diikutkan dah nak hampir sejam lebih jugalah saya naik basikal ni keliling Jalan Jonker. Dah macam-macam juga
pemandangan indah yang saya dah tengok. Okey, jadi saya nak berehat kejap, nak rasa bagaimana makanan tradisional Baba dan Nyonya dekat sini. Nasi ayam berbola antara juadah yang terkenal di Melaka. Murni Ahmad sudah 2 tahun menguruskan perniagaan nasi ayam berbola. Menurut Murni, restoran ini juga menyajikan hidangan tradisi Baba dan Nyonya. Namun, majoriti pengunjung yang datang ke sini tetap mendambakan menu utamanya. Sedap lah, pertama dia sedap. Lagipun dia berbeza dengan nasi ayam kita. Bagi saya, rice bowl tu keistimewaan dia sebab dia kepal. Bila kita makan dia jadi padat, sikit pun dah kenyang dah. Okey, hari ini saya nak cuba makanan yang dikatakan makanan tradisi di kawasan sini. Okey, kalau dekat sini kita ada diberikan 2 pilihan, iaitu nasi ayam panggang ataupun yang bersting. RM8 harga satu set nasi ayam berbola. 5 ketul berbola nasi disertakan dengan lauk ayam panggang cukup untuk membuka selera. Nasi itu seimbang, dia tak masin sangat, dia tak manis sangat. Selain variasi makanan, Jongke Wok juga menyimpan pelbagai unsur sejarah. Deretan kedai berusia ratusan tahun ini juga menjadi medan buruan penggemar barangan antik. Abdul Antiques, antara premis barangan antik popular di Jongke Wok. Ia merupakan salah satu kedai tertua dan terbesar di sini. Abdul Kadir Abdul Rahman, 66 tahun. Dia antara ahli keluarga pemilik kedai bertanggungjawab menyelia premis ini. Biasa available yang kalau kata Chris pun ada banyak yang lama-lama macam parang pisau Japanese sword. Real Japanese sword. Real Japanese sword, askamnya. Masa World War II. Abdul Antiques menempatkan lebih 100,000 barangan berharga berlainan jenis. Menurut Abdul Kadir, kebiasaannya peminat barangan antik tidak akan membuang masa menilik pelbagai jenis barangan di kedai ini. Sebaliknya, mereka akan mengutarakan satu pertanyaan ringkas. Yang regular customer, yang collector, bila dia masuk kedai je, first thing dia akan tanya ada apa baru yang dia belum tengok. Sebab yang lain dia dah tengok lah. So dia akan tengok yang pertama, yang mana yang dia belum tengok. Kalau dia suka, dia beli, tak ada, dia akan masuk lah, tengok apa yang dia nak lagi. Macam tu cara lah. Abdul Kadir juga berkesempatan menunjukkan kepada saya barangan antik berharga kegemarannya. Tak sekali-sekali jarang sekali. Tak, kita memang jual. Antaranya sanggul lintang, hiasan kepala tradisional masyarakat Baba dan Nyonya menarik perhatian saya. Ini merupakan salah satu barang bersejarah generasi Baba dan Nyonya dekat Melaka ni. Kalau ikutkan, dia berusia lebih kurang 100 tahun. Lebih daripada 100 tahun. Pasal Baba Nyonya punya orang ni bila dah nak kahwin, pengantin perempuan akan pakai. Banyak orang datang tengok juga, tapi harga dia ada mahal sikit. Harga tu, price dia 4,800. 4,800. Barangan antik yang tersimpan di kedai ini begitu banyak. Namun semuanya di dalam keadaan baik dan tersusun. Menurut Abdul Kadir, ia penting untuk memastikan barangan antik di kedai ini tidak susut nilainya. Macam collectors, satu dia bila dia beli barang tu mesti nak perfect, 100% perfect. Pasal dia kalau ada sikit pun rosak, dia tak belinya. Perfect anytime, tapi dia akan bagian dengan kita punya harga lah. Seharian mengayuh basikal di Jongke Wok, tiba masa untuk saya berehat sebelum menuju ke destinasi seterusnya malam ini. Klebang,
Di sini berdirinya sebuah restoran peranakan yang sudah berusia hampir 15 tahun. Setiap hari, Kelvin Tien akan meluangkan masa di sini menguruskan restoran milik keluarganya. Restoran Seafarer menyajikan juadah tradisional peranakan. Makanan peranakan ini ditubuhkan sebab our love for the food and to also to create an awareness of an existing culture in Malaysia. Sejak kecil, Kelvin menyimpan minat yang mendalam terhadap muzik. Dia juga pernah menyertai beberapa program realiti televisyen demi menonjolkan bakatnya. Kini diberi tanggungjawab menguruskan restoran, dia ingin merubah tempat ini menjadi pentas terbuka kepada sesiapa sahaja yang ingin menonjolkan bakat seni. So saya nak indoctrinatekan music, lifestyle, as well as the sea, because my family also we manufacture boats. Kita buat boat, so we want to indoctrinate all this lifestyle to make it a place not only for food, but a place where you can come and be yourself. Okay, kalau berkunjung di negeri Melaka memang takkan sah kalau kita tak cuba makanan peranakan. So, boleh terangkan yang mana satu yang paling orang kata paling original lah? Kalau paling original tu ini. Ini dia memang sah. Bezanya asam pedas peranakan dengan asam pedas orang Melayu di sini. Kalau peranakan biasa kuahnya lebih asam sikit. Ini benda. Saya boleh cuba terus di sini? Boleh, cuba terus. Betul. Memang ada rasa masam tu. Sos ya. Tapi kadang-kadang memang suka makan ni. Kota Melaka, kunjungan saya ke sini bukan sekadar melihat pemandangan dan merasai nikmatnya makanan. Tetapi saya juga dapat mengenali individu yang mencorak warna-warni kehidupan di tempat warisan dunia UNESCO ini. Jejak kayu Kota Melaka, kembarannya singkat namun pengalaman yang dikutip cukup berharga. Masih dalam suasana berkemah tapi selesa. Dan ini dikenali sebagai glamping. Kira-kira 140 km dari Kuala Lumpur, saya menuju ke Raut Pahang untuk destinasi percutian di Tanah Aina Fahad. Sepanjang jalan ni banyak kedai durian Musangking. Terletak di kawasan hutan simpan Gunung Benom, ia bakal memberikan pengalaman istimewa buat pengunjung. Apatah lagi, kini cuti sekolah telah berkunjung tiba. Apabila tiba di kawasan perkemahan seluas 5 ekar ini, saya teruja dengan persekitarannya. Eco Resort yang mempunyai 20 buah kemah ini mampu menempatkan hampir 150 pengunjung pada satu masa. So, bilik untuk kami berdua malam ni? Sini ada. Ada? Okay, boleh kita tengok? Boleh sis. Okay, jom. Alright. Jom. Ini kemah kami Mr. Siva. Ini dua orang. Dua orang punya. Itulah. Alhamdulillah sampai. Malam ni kami akan bermalam dan berkemah dekat Tanah Aina Fahad ni. Yang menarik kat sini, walaupun kita masih lagi nak macam suasana berkemah dengan alam semula jadinya, tapi yang menariknya, kita tak tidur dekat lantai tau. Kita tidur dekat tilam, atas tilam ni. Empuk. Lepas tu dekat sini ada kipas, ada lampu dan elektrik. Jadi macam masih dalam suasana berkemah tapi selesa. Dan ini dikenali sebagai glamping. Tanah Aina Fahad yang dikelilingi kehijauan alam memberikan ketenangan kepada saya. Malah, ia percutian mewah bagi mereka yang cintakan alam sekitar dan gemar aktiviti eko pelancongan. Hampir 2 tahun beroperasi, Tanah Aina Fahad ialah kawasan Tanah Aina ke-6 berkonsepkan perkemahan.
Tanah Aina Fahad dia lebih istimewa daripada biasa. Maksud saya istimewa tu kemah yang telah tersedia and then begitu bersih dalam suasana yang cantik, which is kalau you datang ke sana pun you akan rasa selesa. You tak rasa macam you berada di luar hutan kan. So di situ kamu akan duduk selesa dan mendengar suasana di hutan. Yang sungai, Mother Nature and all that lah. Di sini disediakan pelbagai jenis bilik. Malah kemudahan seperti surau, dewan dan bilik mandi mampu memberi keselesaan walaupun dalam perkemahan. Untuk makan tengah hari kita nak cari kari kepala ikan. Kari kepala ikan raub. Kira-kira 15 minit dari tapak perkemahan, kami menuju ke restoran kari kepala ikan raub. Ia antara tumpuan pengunjung yang bercuti di raub. Menikmati hirupan kari kepala ikan mampu memberikan kepuasan bagi penggemarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Sabar. Sabar. Yang berebut-rebut Malam semakin gelap dan mujur kawasan ini dipenuhi cahaya lampu. Malam ini, kami selesa berehat sambil menikmati unggun api. Selain dapat menghirup udara segar, kami juga menikmati minuman panas yang disediakan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam keadaan suasana hutan, tapi kita masih lagi selesa dekat sini. Kemudahannya disediakan dengan ada lampu kat sini. Tapi kita masih lagi dalam keadaan yang tenang kerana dengan ditemani dengan unggun api dan juga bunyi serangga. Masih lagi mengekalkan alam semula jadinya lah. Deruan sungai dan bunyi unggas akan menemani tidur kami pada malam ini. Sudah pasti ia berbeza dengan kehidupan seharian. Sekarang dah pukul 12.30 malam. Malam ni adalah pengalaman pertama saya tidur dekat dalam kemah ni. Tapi kemah ni selalunya kemah beralaskan tikar je kan. Yang ini kita ada tilam dan bantal. Selamat malam. Good morning. Hello. Breakfast Seawal jam 7 pagi, sebelum memulakan aktiviti, saya mengalas perut dahulu. Pelbagai makanan disediakan mengikut citarasa pengunjung. Selepas sarapan pagi, saya menuju ke Tanah Aina Farah Suraya untuk melakukan aktiviti Flying Fox dan Jungle Trekking. Perjalanan mengambil masa kira-kira sejam dari tapak perkemahan. Tanah Aina Farah Suraya. Siapa sangka, di tengah keindahan alam di sini, terdapat sebuah lagi eco-resort eksklusif yang mengekalkan kehijauan hutan dan air terjun. Sebelum memulakan aktiviti Flying Fox, prosedur keselamatan perlu dititik beratkan bagi mengelak kecelakaan. Pakai helmet, safety. Kena pakai ni harness kan. Kami harus berjalan lebih kurang 10 minit ke kawasan mula Flying Fox.
Kami difahamkan ketinggian Flying Fox ini hampir 130 meter. Sudah tentu ia bakal menguji adrenalin pengunjung yang pertama kali mencubanya. Satu, dua. Wah, sebenarnya Hari ini 3 orang sini atas. seronok tapi nervous jugalah tadi. Tanpa membuang masa, kami menuju ke kawasan air terjun. Kita akan lalui trail ini dan mengambil masa tadi lebih kurang 15-20 minit untuk sampai ke air terjun. Mencintai alam sekitar, saya kagum dengan khazanah yang masih ada di sini. Ternyata, ia destinasi yang sesuai dikunjungi ketika cuti sekolah memandangkan aktiviti yang ada di sini sesuai untuk keluarga dan golongan remaja. Air sungai yang jernih turut dipelihara agar dapat dinikmati oleh generasi baharu. Sampai sahaja di kawasan air terjun, kami mencabar diri dengan aktiviti seterusnya. Saya punya agak nervous juga lah nak buat benda ni. Ini pertama kali seumur hidup saya, baru saya cuba. Saya kira 1, 2, 3 anak lompat. Tadi straight. Lompat? Iya. Takut dah. Pengalaman lemas sebelum ini menyebabkan hampir 10 minit saya mengambil keputusan untuk terjun. Cabaran dari ketinggian 19 kaki bakal saya tempuhi. Ini adalah pertama kali saya buat terjunan daripada atas. Rasanya seronok, tapi nak sampai bawah lama sangat. Pengalaman berada di sini memberi satu ketenangan dan membuatkan saya lupa seketika kesibukan kota. Sudah pasti, perkemahan 5 bintang ini akan menjadi kenangan indah buat saya dalam menghargai khazanah alam.